Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin inayahnya. Kita tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan kita terus mencari keredaannya, menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada kitab Mustika Hadis. Ini masih pada jilid yang pertama, tapi kita sudah pada hadis yang hujung-hujung ini, iaitu kewajipan kita menjaga supaya jangan rosaknya iman dan Islam. Huraian hadis ini masih panjang lagi, walaupun hadis-hadisnya telah kita ikuti pada siri kuliah yang lepas. Beberapa hadis yang menyatakan tentang tuntutan kita ini menjaga iman dan Islam. Sebelum ini telah dijelaskan tentang senarai-senarai kerosakan yang dilakukan oleh manusia sehingga boleh merosakkan Islam dan iman, yang dibahagikan kepada tiga bahagian yang besar. Kalau kita rujuk kepada uraian dalam hadis ini sebelum kita masuk pada muka surat 418 itu, sebelum ini kita telah ikuti penjelasan bahagian yang pertama tentang perkara yang boleh merosakkan Islam dan iman. Ini ialah berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan kita. Banyak dalam senarai itu, 8 senarai yang dinyatakan tentang kita kena jaga kita punya ikrar, i'tiqad kita itu, yang mana berkaitan dengan Allah, sifat Allah, nama Allah, makhluk Allah. Semuanya ada prinsip-prinsip yang mesti kita jaga. Kemudian bahagian yang keduanya ialah perkataan. Perkataan-perkataan yang kita lafazkan dalam ucapan kita ataupun komunikasi kita dengan siapa saja, sehingga kita melakukan sesuatu yang merosakkan Islam, merosakkan iman. Seperti kita mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek, mempermain-mainkan nama Allah, sifat Allah, apa yang Allah jadikan malaikat. Saya tak percaya malaikat, kata. Ada ke malaikat ni boleh terbang berupa manusia? Terus petikaikan. Dan apa sajalah, termasuk rasul, para rasul, kemudian kitab-kitab dan apa saja hukum hakam. Itu dari segi perkataan, telah dijelaskan sebelum ini. Dan kita nak masuk kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ini ialah melalui perbuatan. Kalau i'tiqad kita tak jaga sehingga boleh rosaknya Islam dan iman, sehingga terkeluar daripada Islam, murtad, boleh berlaku. Tak jaga perkataan sehingga murtad, terkeluar daripada Islam, boleh berlaku. Begitu juga dengan perbuatan. Tapi kita nak tengoklah senarai yang dinyatakan, apakah dia yang dikatakan perbuatan-perbuatan itu boleh merosakkan Islam dan iman. Kerana setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghormati
dan mengagungkan mana-mana makhluk, ya, dengan cara yang ditentukan hanya untuk membesar dan mengagungkan Allah. Itu kita kena jelas. Setiap perbuatan yang dilakukan dalam erti kata nak menghormati, nak mengagungkan, ya, mana-mana makhluk dengan cara yang ditentukan hanyalah sebenarnya untuk membesarkan Allah dan mengagungkan Allah. Kita tak boleh nak mengagungkan, membesarkan sesuatu lebih daripada Allah. Ya, ini manusia dia ada buat benda ini. Manusia yang sudah musnah ni antaranya Firaun. Firaun dia mengumumkan dia sebagai Tuhan, sehingga dia tuntut manusia yang ada di hadapan dia berada di bawah naungan dia sebagai raja ketika itu, memerintahkan rakyat dia sujud kepada dia. Ketika itu semua takut kepada dia, terutamanya orang Yahudi. Inilah datangnya darah penakut orang Yahudi ini kerana hidup pada zaman Firaun itu dicengkam dengan kezaliman. Keturunannya keturunan penakut. Sampai hari ini pun masih penakut, walaupun kita melihat dan juga mendengar dan menonton apa saja melalui media sosial ni, dia tentera yang kuat, yang hebat. Dia serang sana sini, dia bunuh sana sini, suka hati dia nampaklah kuat, tapi belum tentu kuat, sebab dia tak menang lagi. Kalau Kuwait dah menang dah, pada perkiraan kita belum menang lah, sebab orang Islam masih lagi ada di bumi Gaza. Target dia, tidak ada seorang pun manusia bergelar Islam di Palestin, terutama di Gaza tu. Dia mesti kosongkan. Dia dah tak sabar lagi nak mengambil hasil yang sangat bernilai di perut bumi Gaza tu. Segala minyak dan gas. Gas di lautan dia dah buat dermaga dah. Tapi di perut bumi Gaza tu rupanya Allah ada kurniakan gas dan minyak yang lebih besar daripada wilayah lain. Dia hendak sangat tu. Itu hal-hal ekonomi, ya. Sebab yang sekarang ni bukan Yahudi yang berfahaman dengan kitab Taurat tu, tetapi Zionis. Dia berfahaman dengan pemikiran-pemikiran baru, ya. Seperti pemikiran komunis, kapitalis, sosialis, liberalisasi, apa lagi istilah-istilah pemikiran baru ini, semua tu datang daripada tokoh-tokoh Zionis Yahudi, ya. Kita kata komunis bertentangan dengan kapitalis, tetapi komunis pun Karl Marx tu seorang Yahudi, tetapi oleh kerana dia cipta ideologi Marxis itu, komunis, maka dia itu Zionis. Charles Darwin dikatakan orang Australia mencipta satu evolusi manusia berasal dari beruk. Dia Yahudi, tetapi bukan berpegang kepada kebenaran kitab, tetapi telah mencipta satu pemikiran baru, evolusi manusia ni berasal daripada beruk, maka dia Zionis. Jadi cerdik, ya, memang cerdik lah. Sampai kita pun percaya satu ketika, sebab buku teks sejarah kita dulu-dulu zaman kita sekolah, tajuk yang pertama asal usul manusia daripada beruk. Ini Zionis nama dia, ya. Baik. Jadi apabila kita nak mengagungkan ini hanya Allah, kalaulah perbuatan itu contohnya sujud. Sujud kepada makhluk walaupun tidak dengan niat untuk menghormatinya, sama seperti maknanya sujud itu sama seperti sujud kepada Allah, sujud kepada Tuhan. Sampai satu peringkat sampai kita sujud menyembah, ya, maka itu sudah melakukan satu perbuatan menyamakan makhluk dengan Allah yang kita sujud. Sampai kita sujud betul macam kita sujud ni, semayang, kita sujud dengan orang. Dia ada amalan-amalan manusia zaman dahulu kala pun masa itu ada perbuatan manusia sujud manusia.
Kalau kita melihat contoh, ya, kita nak tengok tak ada lagi, sebab pada zaman Nabi SAW, seorang Arab Badui ni dia dari pedalaman, orang asal lah. Dia mendengar bahawa Muhammad ini dia kata ialah Rasul, tetapi dia nakkan satu bukti yang nyata di depan mata bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Maka dia pergi ke Mekah. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Bila tersebarnya dakwah secara terbuka supaya menyembah Allah ini, jangan menyembah berhala, maka bila dia jumpa dengan Nabi, benarkah engkau ni wahai Muhammad seorang Rasul? Apa bukti? Maka berdekatan dengan Rasulullah ada sepuhun pokok tamar yang sudah mati. Lalu Allah ilhamkan kepada Nabi. Bila ilhamkan ini wahyu Allah. Ilhamkan kepada Nabi dan berkatalah baginda ni kepada orang Arab Badui itu, kalau kau nak tengok kuasa Allah, kau pergi kepada pokok tamar tu, kau cakap aku panggil. Sebut nama aku panggil. Maka orang Arab Badui itu dengan sinis dia pergilah. Betul ke? Dia pergi kepada pokok itu lalu dia berseru, wahai pokok, Muhammad panggil engkau. Bila dengar Muhammad itu disebut, pokok yang sudah mati tiba-tiba akarnya itu terbongkar, terkeluar akarnya. Lalu pokok itu bergerak dan berjalan ke arah Nabi, nak pergi kepada Nabi. Ya, lalu dia terduduk melutut. Begitu takjub melihat perbuatan pokok itu. Bila disebut nama Muhammad, dia terus nak pergi, dia bergerak, dia hidup, padahal dia dah mati. Lantas dia terus menerpa kepada Nabi. Dia kata cukup, memang kau seorang Rasul. Lalu dia nak sujud Rasul, dia nak sujud Nabi, dia nak sujud tanda dia nak taat, dia nak hormat, ini Rasul. Lalu Nabi pun beritahu, kenapa nak sujud denganku? Bukan aku ini tempat sujud. Dia kata bukan sujud untuk aku sebagai makhluk Allah, sujud ini kepada Allah. Andai kata Allah izinkan manusia sujud manusia, nescaya perintah aku ini siapa yang sujud kepada manusia? Nabi kata, akan ku perintahkan isteri sujud kepada suami. Tapi tak boleh. Nabi kata kalau manusia nak sujud manusia ni, orang yang layak nak sujud ni, isteri sujud suami tu. Sebab ketaatan isteri itu terhadap suami. Tapi sebab tak boleh, walaupun berlakulah, kan, apabila berlaku pergaduhan suami isteri, lepas tu isteri memang bersalah, ya, lepas tu dia sanggup sujud, saya sujud kaki abang ni katakan, saya sujud kaki abang ni minta ampun katakan. Sebenarnya tahap macam itu tidak diizinkan, sebab sujud kita ini hanya kepada Allah. Itu contohlah, ya. Dan kita lihat dalam agama lain ada amalan sehingga nak sujud kepada kaki ini, ya. Tetapi nak memuliakan seorang ibu, dia ada amalan dalam satu masyarakat ni, memuliakan seorang ibu ni sampai nak sujud ke kaki. Jadi dalam Islam ni tak boleh sujud kepada manusia. Jadi penghormatan kita, apa sahaja keadaan kita nak memuliakan makhluk ini, janganlah sampai mengatasi hormat dan mengagungkan Allah. Ataupun kita tunduk kepada mana-mana makhluk sehingga sampai kepada had sekurang-kurangnya rokok seperti solat. Dengan tujuan apa? Menghormatinya seperti menghormati Allah. Rokok ni, saya rasa amalan yang biasa kita tengok orang Jepun, kan? Saya pun tak tahulah apa istilah dia. Bagero banzai dia kata. Dia pun tunduk. Hai kita tengok. Kita mungkin begitu dekat dan hampir sebab kita pernah dijajah oleh Jepun. Ya, tapi sejarah kita ni banyak ditutup, kan? Sejarah kita ni banyak ditutup. Inggris lah yang menutup sejarah kita ini dengan
segala manuskrip lama ni dia simpan. Tetapi demi kebenaran ilmu tu, negara-negara barat ni dia simpan di kutub kanah, di perpustakaan di universiti, sehinggalah masyarakat kita ni, pensyarah-pensyarah kita ni buat kajian, barulah terjumpa, rupanya terjumpa manuskrip lama. Antaranya Jepun ni memanglah kita kata jahat, dulu dia punya jahat ganas dia. Ya. Slogan Jepun ketika itu Asia untuk Asia. Dan dia berperang dengan Inggeris, British lah. Dia berperang dengan Amerika. Dia bom, dia serang Hawaii. Itu yang mulalah perang dengan Jepun. Tetapi bila dia kata Asia untuk Asia ni, kebanyakan penjajah di Asia ni daripada Eropah ni Inggeris. Jadi kalau kita lihat sejarah, India dia merdeka tahun 40-an. 47, 48. Lebih kurang. Kalau Indonesia dia merdeka sebelum tahun 50. Ya. Semua wilayah-wilayah lain ni kemerdekaannya sebelum tahun 50. Tetapi kenapa tanah Melayu tahun 31 Ogos 1957? Sejarah membuktikan Jepun kata Asia untuk Asia, dia datang ke tanah Melayu, dia nak offer supaya tanah Melayu merdeka. Tapi masa itu bukanlah Tunku Abdul Rahman yang merintah, kan? Sudah ada dah ahli-ahli politik zaman itu, Burhanuddin Al-Hilmi, Bos Tamam, tapi mereka berhaluan kiri yang menentang Inggeris. Jepun nak offer mereka ini supaya kami bagi kemerdekaan, tapi mungkinlah nak untung pada Jepun, kan? Tapi Inggeris dia masuk baliklah. Dan akhirnya Inggeris tidak bersedia untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu seperti mana India. Apa bezanya? Dia jajah juga India, lagi besar pada kita. Kenapa? Di antara fakta-fakta dalam manuskrip itu menyatakan bahawa hasil mausul di tanah Melayu ketika itu, segala hasil bumi dia 3 kali ganda daripada India, kerana ketika itu Inggeris sedang berhutang sebab perang. Habis perang, Inggeris menanggung hutang. Sebab apa? Perang dulu nak bayar segala keperluan tentera, pesawat, kapal apa semua, belanja besar berjuta-juta pada zaman itu, dan menanggung hutang. Kerajaan Inggeris menanggung hutang dengan syarikat-syarikat, buat kapal terbang, buat itu, buat ini, nak bayar balik. Nak bayar balik macam mana? Maka pemikir-pemikir dia kata, jangan bagi merdeka tanah Melayu ni, kita pegang lagi segala hasil mausul, kita kaut sehingga kita selesai hutang. Tapi kita cari orang yang boleh kita bagi merdeka, yang mesti mendengar cakap kita. Saya minta maaf, itu sejarah. Saya tak salahkanlah Tunku Abdul Rahman. Kita terima kasih kepada almarhum sebab berusaha nak merdekakan tanah Melayu dan akhirnya merdeka. Ya. Sebab itu bila merdeka masa itu, angkatan tentera, polis masa itu, ketuanya Inggeris. Sampailah masanya barulah diserahkan kepada kita. Ya. Tak maaflah, ni bukan ceramah semangat, nak naik semangat, tidak. Tapi terkait tadilah, tak macam mana boleh terkait tu. Tak apalah, itu kita tinggalkanlah. Ya. Mungkin kerana kita ni banyak dibutakan sejarah sebenar. Serupa juga Jepun. Apabila sejarah mengatakan kenapa mereka surrender dalam Perang Dunia Kedua, kerana mereka sudah dibom oleh sebab Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki dibom. Adakah kerana itu benar mereka itu menyerah kalah? Sebenarnya tidak. Tuan-tuan boleh rujuk pakar-pakar tentera yang mengkaji sejarah. Jangan main-main dengan tentera ni. Dia punya kepakaran dia dalam aspek peperangan, dia mengenal pasti sejarah yang sebenar.
Setakat Hiroshima dan Nagasaki dibom tu, belum lagi mereka nak menyerah. Belum. Tetapi mereka kalah di Manchuria, negara tanah besar China. Manchuria, tanah besar itu, Rusia dah masuk dan berjaya mengalahkan tentera Jepun. Masa itu nama Manchuria tu Manchukuo. Bila Rusia dah menang di situ, dia dah tawan, maka Jepun kena fikir banyak kali. Sebab selepas Manchukuo ataupun Manchuria, dia boleh pergi Jepun. Jepun tidak rela ditawan oleh mana-mana kuasa luar. Maka pemimpin dia, tentera dan raja fikir, kalau kita terus berperang dalam keadaan kita dibom tu boleh bertahan lagi, rakyat sanggup mati. Tetapi bila Rusia jajah Jepun pada utara dia, Sapporo, dia akan masuk, maka apa berlaku Jepun pada hari ini kalau Rusia jajah? Tentulah dia jadi komunis. Maka atas nasihat, maka Raja Togo kata, kita menyerah kalah. Sebab tak nak dijajah. Tak nak kita menyerah supaya tidak dijajah. Dan memanglah Jepun tidak dijajah. Itu je, kan? Itu antara fakta sejarah yang dibutakan kepada kita lah, ya. Sebelum itu Tokyo kena bom saja. Sebelum itu Tokyo kena bom saja. Kapal terbang memang masuk saja ke Tokyo, kena bom saja. Dia belum lagi, tapi kebetulan itu waktunya hampir sama. Mereka tak hendak lagi menyerah masa itu. Tapi bila Rusia dah masuk ke Manchuria itu masa itu Jepun berkuasa di sana. Maka mereka fikir kalau ditawan oleh Rusia lagi dahsyat, lebih baik kita jangan jadi negara dijajah. Kita surrender tapi negara kita tidak dijajah. Itu je lah. Tak apalah, itu sejarah lah, ya. Tapi macam mana pun saya nak kaitkan tadi bahawa di antara yang kita jumpa amalan sampai kepada rukuk ni, kita nampak Jepun lah. Jadi kita ni orang Islam, kita macam mana pun kita nak hormat, kita jangan sampai kepada peringkat kita rukuk. Ya, habis tinggi kita bau je, habis tinggi kita ya. Itu dia punya prinsip dia lah, kan. Maknanya janganlah sampai kepada had rukuk solat dengan tujuan nak menghormati itu seperti mana kita menghormati Allah. Kalau tidak dengan tujuan itu, maka tidaklah menjadikan orang yang melakukan itu murtad. Tetapi hukumnya tetap haram dalam huraian ini. Rupanya kalau kita buat sesuatu penghormatan kepada orang ni sampai kita rukuk ni, dia boleh murtad tu. Kita sujud kepada orang, dia boleh sampai murtad bila kita nak menghormati dia. Itu yang pertama lah, ringkas saja. Yang kedua, melakukan upacara ibadah terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh minal kafirin, orang yang kufur kepada Allah ini. Kalau menurut upacara yang mereka lakukan, kalau kita tengok apa yang masyarakat bukan Islam ni, cara dia, ibadah dia, cara ibadah dia, ya. Kadang-kadang kita tengok budak-budak kan, dia budak manalah dia tahu, kan? Dia tengok kawan dia ambil colok kemudian menyembah macam tu, lepas tu dia ikut. Saya kecil-kecil dulu pernah. Saya dulu ingat masa kecil, saya duduk, ayah saya askar ni duduk merata-rata, saya pernah berada di Pulau Pinang. Jadi masa tu manalah kita tahu sangat, dan ayah saya masa itu masih lagi hendak saya belajar daripada peringkat tadika, pergilah hantar tadika, manalah tahu tadika tu ada unsur Kristian. Tiba-tiba bila disebut ada satu sambutan hari Natal, siap ada unsur-unsur tu apa semua kan, lepas pada tu tak ada dah. Bila dapat tahu macam tu barulah tu kan. Jadi pada ketika itu kita tengoklah ritual-ritual yang berkaitan agama, dia berlaku, tapi kita ni budak, kita tak tahu.
Jadi kalau kita tahu tapi kita ikut, kita ikut ritual ibadah agama dia, kita boleh berada di tempat dia. Saya ada pengalaman masuk ke gereja. Bila saya mengajar di Sarawak dulu, bangunan yang pertama nak masuk pintu pagar gereja lah. Sebab sekolah missionary. Tak ada masalah lah, saya mengajar budak Islam. Tapi bila ketua saya, dia kesian tengok murid Islam ni dah lah sedikit, tak ramai, bergerak pula tu. Murid yang belajar moral ni ramai. Dia belajar dalam kelas kekal, murid Islam ni kena bergerak pergi kepada bilik khas. Jadi bilik khas tu kecil. Walaupun kita cantikkan bilik tu, tapi dia cakap masih lagi kekurangan, kata. Saya offer cikgu, dia kata. Dekat gereja tu ada satu bilik, siap ada aircon lagi, katakan. Belajar kat bilik tu. Saya kata, dia menghormati saya ke? Okey, tak apa cikgu. Bagi saya peluang tengok dulu. Tengoklah masuk. Nak masuk tu bukan terus ke bilik tu, masuk gereja dulu. Tengok gereja besar. Tengok gambar dia, tengok suasana ni kalau budak aku masuk ni terpikat dia ni, kata. Dalam kelas kita tu tak apa pun tu. Bila tengok kelas tu, "Oi, ini boleh tidur baring dalam ni," kan. Saya pun bincang-bincang dengan dia, nak jawab tak setuju itu hal agama, dia takkan terima. Tetapi jawapan kita, dia kata, "Cikgu, kita ni bila dalam dunia pendidikan, biar kita ni dunia sekolah. Itu dunia tempat sembahyang. Saya belajar agama Islam, saya ajar kat budak saya ni, dia banyak perkara, bukan nak suruh sembahyang aja. Dalam tu ada nilai akhlak, dalam tu ada nilai tentang belajar," kata. Kita terpaksa pakai hujah akal. Biar dia nampak sekolah. Jangan kita membeza-bezakan. Nanti orang kata apa pula, murid itu tak belajar apa dalam gereja, budak saya ni masuk gereja, masuk dalam kelas tu apa macam. Mungkin niat dia lain, kata kan. Tapi kita bagi hujah mantik. Ya betul lah cikgu, okey, tak apa. Tapi saya offer saja, okey terima kasihlah cikgu. Kita pun tak adalah tunjuk penumbuk. Kan? Kita dah lah tempat orang. Kita dah lah minoriti. Sekolah pun dia punya. Kita pula baru posting, janganlah tunjuk hero sangat, kata kan. Jadi kita menggunakan hujah akal aja lah. Akhirnya tak adalah, tak jadilah. Sebab nanti kalau budak saya masuk, dia tengok cantik lah ni, kata kan. Langsung berubah hati dia, katakan. Itu melibatkan i'tiqad. Itu contoh lah, katakan. Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa keadaan ini berlaku. Baik. Jadi apa saja ritual agama orang lain ini, kita tak boleh ikut lah. Kalau sekadar kita masuk tu ada keperluan tempat itu lain keadaan. Dan bukan semua orang boleh masuk. Kalau orang tu dia tak ada kekuatan dalam hati dia, jiwa dia tidak kuat, dia terpikat pula, satu hal. Satu hal. Tetapi pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, Khulafa' Ar-Rasyidin, Salahuddin Al-Ayyubi, bila dia menawan semula Palestin, ataupun dia menawan semula wilayah yang dikuasai oleh orang daripada gereja ini, akhirnya dia jadikan gereja itu masjid. Malah Masjid Cordova di Spanyol itu bertukar-tukar, mula-mula gereja, lepas tu masjid, lepas tu gereja, lepas tu masjid. Akhirnya pada hari ini kekal monumen itu bentuk masjid, tapi tak digunakan lagi sebab tidak dikuasai oleh orang Islam. Jadi boleh tak tempat ibadah lain ni ditukar sebagai masjid? Boleh. Boleh tukar. Sebab itu prinsip peperangan dalam Islam ni, Nabi pesan dengan sahabat, bila kita perang dengan orang kafir ini, pertama sekali jangan bunuh orang perempuan dia, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh pendeta agama mereka, jangan bunuh. Jangan musnahkan tanaman mereka. Jangan musnahkan tempat ibadah mereka. Ini prinsip Islam bila berperang, ini tak boleh dimusnahkan. Apabila Abu Bakar pula memegang tampuk pemerintahan khalifah Islam, dia pegang kata-kata Rasulullah, dia pesan kepada tentera Islam. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua yang tak bermaya, jangan rosakkan tanaman, jangan tempat ibadah. Jadi prinsip Islam ini, dia tidak mengganas.
Dan dalam dunia peperangan, daripada perang dulu kala sampailah hari ini, tak ada orang Islam pun yang memulakan satu-satu peperangan. Atau peperangan dunia pertama yang besar tu, peperangan dunia kedua yang besar, ataupun bakal perang dunia yang ketiga ni yang dikatakan akan berlaku, tak pernah pun orang Islam memulakan. Tak pernah. Yang memulakan semua ialah mereka yang berfikiran yang ada Zionis ni lah. Tak ada. Ya? Orang pun salahkanlah Palestin, Hamas ni. Kenapa kau serang 7 Oktober? Dah elok aman, dah lah askar tak kuat, dah lah pesawat tak ada, dah lah kereta kebal tak ada, nak lawan Israel yang besar. Dia orang ada dekat situ, dia orang lagi tahulah hari-hari orang Palestin tu kena bunuh, hari-hari kena tangkap, hari-hari yang walaupun seorang tetapi dia hari-hari berlaku. Hari-hari berlaku. Habis dah 75 tahun macam tu, tak berubah-ubah, tiba-tiba perancangannya nak terus mengganas. Jadi kawan ni pun dah siap dah. Kan? Jadi akhirnya berlakulah. Jadi tak pandang secara terperinci, pandang secara umum saja. Pandang secara umum memang nampak macam salah pihak Hamas Palestin ini. Tetapi malah dalam peperangan pun tak sama prinsip Islam, habis dibunuhnya semua. Padahal pesawat dia tu, kalau kita tengok dalam video tu, dia dah zoom dah, tempat dia nak bom tu ialah banyak kanak-kanak yang sedang menunggu makanan, bukan tentera. Kanak-kanak dia dah nampak dah tu. Bila dah nampak, dalam perjanjian Geneva pun, kalau tuan-tuan boleh ikuti perjanjian Geneva ni, perjanjian perang, tawanan pun tak boleh bunuh, tawanan pun tak boleh seksa. Tapi siapa yang langgar Geneva ni? Israel juga. Ada saja perjanjian Geneva tu, tapi tak diikut pula. Jadi begitulah keadaan dia. Islam tidak pernah nak memulakan sesuatu peperangan, tetapi mereka ini menzalimi sampaikan membunuh kanak-kanak, orang yang tak ada kaitan dengan peperangan. Hospital pun nak dibom lah. Doktor pun dibom, saya katakan. Padahal doktor nak merawat. Sedangkan bila ada tanda palang merah tu, bukan salib tu, tapi bila tanda palang merah ataupun bulan sabit, mana-mana tentera dalam dunia ni dia tak boleh bom tu. Itu berkecuali tu. Walaupun ada muslihat ke apa ke, dia boleh semak, dia boleh tahan apa, dia tak boleh bom. Apatah lagi ada bawa bendera putih, katakan. Bendera putih tanda surrender, katakan. Bunuh pun tak boleh sebenarnya. Tapi Israel dia segala-galanya boleh. Sebab itulah Israel ni kalau dibaca dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ada berpuluh-puluh ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kerosakan yang mereka lakukan, sehinggalah dalam surah Al-Isra tu ada sebut mereka melakukan 2 kali kerosakan. Ya. 2 kali kerosakan. Ya. Sebab itulah Allah mengingatkan Bani Israel dalam kitab Taurat bahawa mereka ini melakukan kerosakan di mana sebenarnya. Para ulama menyatakan kerosakan yang mereka lakukan itu di bumi Palestin. Orang Yahudi ini. Kerosakan itu sebanyak 2 kali. Jadi kita pun nak tahu mana 1-2 kali ini. Kerosakan hari-hari mereka buat dari segi membunuh orang. Sejak dulu lagi, Nabi dan Rasul pun mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa alaihi salam itu pun disalib onar mereka juga. Kerana tak boleh terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tak boleh terima. Mereka hendak bahawa Rasul ini Bani Israel daripada Yahudi. Mereka tak boleh terima yang lain. Mereka memfitnah sehingga Nabi Isa itu ditangkap oleh orang Yahudi sendiri. Dan mereka berjaya menyalibkan Nabi Isa AS, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa AS dengan mengangkatnya ke langit. Dan menggantikan seiras muka Nabi Isa itu dengan seorang Yahudi yang lain. Dan mereka menyalib itu ialah kaum mereka sendiri sebenarnya. Mereka tidak tahu, tapi bila dalam kitab akhirnya cerita mereka tak terima juga. Ya?
Mereka tak terima juga. Jadi mereka ini sentiasa melakukan kerosakan. Jadi di bumi Palestin ini, ya, sudah banyak kali sebenarnya mereka melakukan kerosakan, ya, sejak daripada dulu lagi, ya. Dan hari ini yang besar lah kita kata, ya. Dan mungkin peperangan yang besar nanti yang berlaku lagi, ya, maknanya kerosakan itu ialah kerosakan yang paling besar lah kita kata. Ini kita kata peperangan ni macam habislah, riwayat Palestin ni habislah. Tetapi perangan besar belum berlaku. Ini baru permulaan awal ya. Teruk dah. Palestin tu kena ganyang. Macam mana ustaz boleh kata ini baru permulaan, kata dah habis dah ni, kata kan. Tak, yang nak berperang dengan Yahudi tu bukan Palestin tu orang Hamas saja. Ya? Nabi menyatakan bahawa di akhir zaman itu akan muncul tentera panji hitam. Siapa dia panji hitam ni? Pakai baju hitam ke? Macam tuan pakai jubah hitam. Jadi itu kena kaji hadis Nabi, ya? Cuma panji hitam ini di antara huraian ulama terhadap sabda Nabi itu ialah satu kumpulan yang mana mereka ini dari sebelah timur. Sebelah timur ni mana? Timur mana? Ya? Kalau tengok miqat haji tu, kalau yang sebelah barat tu tak mungkinlah, dua barat tu dah barat dah, tapi dua timur ni. Jadi kalau timur ni diambil, kalau Eropah Timur ni start daripada Poland tu sampailah ke Rusia. Itu Eropah Timur. Asia Timur ni start daripada kawasan kita lah. Asia Tenggara tu dah ke timur dah. Jadi mana datang panji timur hitam ni, panji hitam ni? Orang Melayu ke? Tetapi di antara fakta mengatakan bahawa tentera yang tak pernah kalah dalam peperangan. Cuba tuan-tuan ingat balik, siapa dia yang tak pernah kalah dalam peperangan ini? Pada pengamatan saya dan juga pakar-pakar mengatakan yang tak pernah kalah dalam peperangan ni Taliban ataupun Mujahidin Afghanistan. Masa Rusia masuk menjajah Afghanistan tahun 77, yang pasukan bola sepak Olimpik kita tahun 80 tak boleh pergi main dekat Moskow. Sebab Malaysia masa itu boykot sukan Olimpik. So Chin An kecewa, Santok Singh kecewa, James Wong yang cocok Hasan tu semua kecewa tak boleh pergi. Itu politiknya, kami nak pergi main. Handal situ pula tu. Masa tu merayu kepada Perdana Menteri, tak boleh, kita dah sepakat negara-negara yang Commonwealth ini memboikot. Masa tu terpaksalah ganti dengan Iraq. Korea pun boikot, sepatutnya dia lah sebab dia kalah dengan Malaysia. Korea pun tak boleh pergi juga sebab dia pun boikot sukan Olimpik itu. Akhirnya bola sepak tu diganti dengan pasukan Iraq. Semua yang bertanding tu semua blok negara timur. Kan? Tapi Rusia menang kah? Bukankah dia berundur selepas itu? Berundur. Mujahidin Afghanistan masa itu, Gulbuddin Hikmatayar Mujahidin, pemimpin Mujahidin ketika itu, akhirnya dia tangkap boneka Rusia itu Najibullah. Mereka gantung hidup-hidup sebab dia rejim Rusia, Soviet Union lah masa itu. Kalah Rusia dengan tentera yang hebat. Bila zaman yang kedua ni pula Amerika nak cari Osama bin Laden, dia lanyak Afghanistan. Menang ke? Berundur juga. Jadi panji hitam ni tentera yang tak pernah kalah, kita tengok Taliban. Jadi rumusannya barangkali negara-negara tan ni, Afghanistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Dagestan, tan ni termasuk Pakistan ini di antara kumpulan panji hitam agak saya. Wallahu a'lam. Jadi bukan tentera Hamas saja besok yang nak berperang ni. Seluruh umat Islam yang beriman ini akan bersama untuk berperang ketika itu. Ya. Jadi bila masuk, kita tak tahu ni dah 2 hari bulan Disember dah ni. 29 hari lagi kita masuk 2024 katakan. Ya. Jadi mereka ini, orang Yahudi ini terlalu sombong, melampaui batas, sentiasa menentang ayat-ayat Allah dalam kitab
kitab Taurat kepada Nabi Musa pun mereka tentang. Segala anugerah nikmat kepada mereka pun mereka langgar. Maka termaktublah mereka ini membuat kerosakan, ya, dan juga keganasan di bumi Palestin, di Baitul Maqdis, ya, dan juga bumi Arab yang lain, di bumi Syam umpamanya. Maka kerosakan yang mereka lakukan ini bertentangan dengan hukum hakam Allah. Keganasan mereka bunuh Nabi, keganasan mereka ini melakukan kezaliman, ya. Jadi kerosakan yang pertama mereka ni bila? Selepas Nabi Sulaiman. Itu kerosakan yang pertama. Kerosakan yang kedua bila? Dah lama berlaku. Selepas pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ini kerosakan di bumi Palestin kali kedua. Dalam Quran kata mereka buat 2 kerosakan di bumi Palestin. Mereka dah buat. Jadi kalau setakat 2 kerosakan itu mereka dah buat, apalah sangat kerosakan yang mereka anggap ini? Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Ini orang Islam saja. Pada mereka enteng saja. Maka kekallah mereka ini sebagai manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar berita dalam radio, pemberita pun baca Israel laknatullah. Itu kalau Israel dongar tu bangih dia. Dia sebut terjemahkan pemberita Malaysia ni, dia sebut kata Israel laknatullah. Sekarang ni pemberita pun sebut Israel laknatullah. Okeylah, tak apalah. Itu nak gambarkan tadilah, ya. Masuk isyak dah tuan-tuan. Okey, saya tamatkan dengan menyebut perkara yang ketiga, melakukan mana-mana cara ibadah terhadap yang lain daripada menyembah Allah Azza wa Jalla. Apa-apa saja. Jadi mudahnya kita ni berpegang teguh dengan Islam. Segala amal-amal ibadah yang kita lakukan itu daripada sumber yang sahih. Sumber sahihnya dalil Al-Quran, hadis Nabi. Tak ada dalam dua-dua sumber itu kembali kepada sumber yang lain, ijma' ulama', qiyas. Ini yang sepakat Imam Mazhab 4 terhadap 4 sumber ini. Ada 6 lagi perkara itu Imam Mazhab dia berselisih pendapat. Marsali al-Mursalah, istihsan, istishab, qaul ahli Madinah, qaul sahabat, saduz zara'i. Itu semua kena belajar usul fiqh lah, ya. Secara poinnya boleh saya sebutkan bahawa perkara-perkara perbuatan yang dikira sebagai merosakkan Islam dan juga iman ini meletakkan ayat-ayat suci, hadis Nabi, nama-nama Allah, nama-nama Rasul, meletakkannya, dan apa saja ilmu-ilmu agama ini, hatta buku-buku yang mengandungi Al-Quran, di tempat najis atau tempat kotor dengan tujuan menghina dan merendah-rendahkannya, pijak dan sebagainya. Ini rosak. Kalau yang buat tu orang Islam lah, ya. Apa saja yang merendahkan. Ambil kertas Al-Quran buat bungkusan nasi lemak. Koyak buku hadis ni, apa hadis, katalah matan arba'in hadis 40, ada kaul hadis Nabi di situ, ya. Buat cuci najis. Kuyak kata tak ada bondo nak pun ni. Kuyak kata cuci tai kita kan. Ini semua mempersenda-sendakan. Faham lah tu kan? Saya tak urai panjang. Yang kelima, meninggalkan solat. Rosak Islam dan iman. Ini mudahlah. Nak urai ni 2-3 hari tak habis sebab meninggalkan solat ni. Tapi umumnya dinyatakan meninggalkan solat. Dan ditinggal tu maknanya dengan lebih malang lagi apabila dia tinggal dengan sengaja dan diberi nasihat, dia menentang. Yang itu dia kembali kepada hukum fiqah. Dia bila tak nak semayang ni, lepas tu diberi nasihat supaya semayang, dia diam, dia tak lawan, tak apa lagi, tapi dia lawan. Maka last sekali bila dia tidak bertolak ansur dan terus nak melawan dengan ketetapan hukum ni, dia boleh dihukum bunuh. Imam Syafi'i, bunuh itu maknanya sama ada dipancung ataupun dirodok dengan benda tajam. Imam Hanafi dia ringan, ke penjara, jangan bagi makan.
Bila dia nak makan, suruh sembahyang dulu. Dia tak nak sembahyang, bagi makan. Sampailah dia mati tak makan tu. Hukumnya mati. Tak sembahyang dengan sengaja dan melawan itu, akhirnya bila dia sudah dihukum mati, mati dia, jenazahnya tidak harus dimandikan, tidak harus dikapankan dan tidak harus disembahyangkan. Seperti mana ulama-ulama Turki tidak mahu menguruskan jenazah Kamal Atatürk. Itu rekod sejarah. Sehinggalah adik perempuan dia sudah hari yang ke-9 jenazah Kamal Atatürk ini tidak diuruskan. Tak ada seorang alim pun tak. Akhirnya adik perempuan dia merayu kepada mufti Turki, "Kesihanilah saya, tolonglah sempurnakan abang saya." Barulah. Itu pun tanah tak berapa nak terima. Akhirnya terpaksa ambil batu besar, korek drill batu tu, buat lubang. Akhirnya dikebumikan dalam batu itu dan ditutup. Dengar kata apabila nak pergi melawat monumen dia, kalau tuan-tuan pergi Turki, Ankara, kubur Kamal Atatürk di situ. Dulu masa nak pergi tu, dengar kabarnya penjaga muzium akan membekalkan setiap pengunjung ini dengan minyak wangi. Sebab bau busuk itu kekal sampai hari ini. Kalau pergi situ melekat bau. Wallahu alam. Tuan-tuan pergilah Turki. Tu. Saya tanya anak saya masa dia pergi Turki, pergi tak ke monumen Atatürk tu, kata, tak sempat, tak ada nak pergi, kita takut nak pergi situ buat apa, kata kan. Dia pergi tempat lain. Okeylah. Itu sajalah tuan-tuan kan. Dah masuk waktu isyak ni, sebab perbahasan tentang meninggalkan sembahyang itu kita boleh sambung pada siri yang akan datang tahun depan, insya-Allah. Panjang umur tahun depan. Ya. Kita akan masuk bagaimana keadaan perkara-perkara meninggalkan solat ini, ya. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.